Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalender jenayah edisi 30 Ogos 2014 kembali dan pastinya dengan paparan video dan berita menarik sepanjang minggu ini. Kalender jenayah membuka tirai dengan satu insiden rusuhan oleh sekumpulan pekerja kilang warga Nepal di sebuah kilang di Kulai Jaya, Johor Bahru baru-baru ini. Rusuhan berlaku dikatakan akibat tidak berpuas hati dengan sikap majikan yang menggunakan kekerasan dalam pengurusan. Malah, pembayaran gaji lebih masa kepada pekerja didakwa turut dihadkan. Seramai 800 pekerja asing sebuah kilang di Jalan Gangsa, Desa Perindustrian Kulai 2, Kulai Jaya, Johor merusuh dan membakar sebuah kereta kerana mendakwa tidak tahan dengan tindakan keras majikan dalam pengurusan syarikat terbabit. Kejadian jam 9 pagi itu, pekerja terbabit turut membaling batu ke arah 4 bangunan dengan tujuan sengaja melakukan kerosakan sebagai tanda tidak puas hati. Dakwaan turut membabitkan pembayaran gaji kerja lebih masa yang turut dihadkan. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulai Jaya, Muhammad Hairi Zainuddin memaklumkan perkara itu dan pihaknya tiba pada jam 11.36 pagi dan mendapati sebuah kenderaan sudah terbakar. Kebakaran kereta itu turut mengakibatkan bahagian hadapan sebuah bangunan kilang berhampiran terbakar namun dapat dikawal pada jam 11.38 pagi. Polis menumpaskan 3 kumpulan samun bersenjata dan curi kenderaan yang dikesan aktif di sekitar Dengkil, Sepang, Putrajaya, Hulu Langat dan Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Muhammad Yusof Awang mengesahkan perkara itu dan pihaknya menahan kumpulan itu antara 8 hingga 19 Ogos lalu. 18 suspek ditahan masing-masing berusia antara 25 hingga 41 tahun yang diberkas pada 8 Ogos lalu, manakala 7 lagi berusia antara 28 hingga 40 tahun pada 14 hingga 18 Ogos lalu. Turut dirampas 3 kereta jenis Pro 2 Myvi dan 2 Proton Wajah yang menggunakan nombor plat pendaftaran palsu. Penduduk di Pintu Geng, Kota Baru, Kelantan gempar selepas rangka manusia ditemui dalam tangki kumbahan najis di sebuah rumah dalam kejadian jam 9.30 pagi. Penghuni rumah berusia 39 tahun yang enggan dikenali berkata kejadian itu disedari sebaik pekerja sebuah syarikat pembentungan selesai melakukan kerja menyedut tangki kumbahan najis. Selepas 20 minit kerja menyedut sisa kumbahan dijalankan, seorang pekerja memberitahunya bahawa dia ternampak tengkorak dan beberapa serpihan anggota badan di dasar tangki, menyebabkan penghuni rumah segera menghubungi polis. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berkata rangka berkenaan dibawa ke hospital untuk siasatan lanjut bagi mengenal pasti ada teti mangsa. 2 lelaki warga Nigeria ditahan pada 19 dan 21 Ogos lalu selepas didapati terbabit dengan kes penipuan wang dalam kejadian di Georgetown, Pulau Pinang. Modus operandi digunakan adalah memperdaya seorang lelaki tempatan untuk membuka akaun bank dengan alasan untuk menerima kiriman wang daripada keluarga di negara asal. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Negeri, Asisten Komisioner Azmi Adam memaklumkan perkara itu dan siasatan pihaknya, suspek mengupah RM200 kepada mangsa sebelum meminta mangsa menyerahkan buku bank serta kad ATM. Turut dirampas 5 telefon bimbit pelbagai jenama, 2 kad ATM, dompet, 2 kad telefon, lesen memandu dan 2 komputer riba. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki menjual rokok seludup dalam premis alat telekomunikasi dan kad tambah nilai prabayar selepas diserbu pihak berkuasa. Pemeriksaan menerusi Ops Outlet bermula jam 1 tengah hari itu. Ia dilakukan hasil siasatan dan maklumat awam. Operasi diketuai Penolong Ketua Operasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan, Muhammad Hasnan Ismail memaklumkan perkara itu dan sehingga kini 50 peruncit di Kelantan ditahan dan 21 daripadanya dituduh di mahkamah atas kesalahan menjalankan perniagaan rokok seludup. 6 ditahan termasuk Ketua Sindiket Pengedaran Dadah bersama pil kuda bernilai RM1 juta dalam 3 serbuan berasingan sekitar Kelantan. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim mengesahkan perkara itu dan serbuan jam 3 pagi itu dilakukan pasukan khas taktikal perisikan narkotik, Sting dan Polis Kelantan pada 24 Ogos lalu. Hasil pemeriksaan turut menemui 1 beg berisi 4 bungkusan pil kuda seberat 4.3 kilogram.
Mahkamah Magistrate Ipoh mengenakan hukuman denda RM400 atau sebulan penjara kepada dua individu yang berpakaian separuh bogel di lampu isyarat Jalan Sultan Yusof di Padang Ipoh baru-baru ini. Magistrate Haslinda A. Raof mengenakan hukuman itu terhadap tertuduh Lau Kah Wai 27 tahun dan Hau Joyi 21 tahun selepas kedua-dua mereka mengaku bersalah. Lebih 100 paket rokok bernilai RM1.66 juta dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM selepas menahan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan dalam kejadian di Felda Tenggaruh Mersing, Johor Bahru. Pemeriksaan pada jam 1.45 pagi itu, lori berkenaan dipandu seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an dipercayai melakukan kegiatan penyeludupan. Pengarah JKDM Johor, Datuk Ramli Johari memaklumkan perkara itu dan hasil pemeriksaan itu, pihaknya turut menemui 3.1 juta batang rokok putih yang disyaki barangan larangan. 24 wanita Vietnam yang menyalahgunakan dokumen perjalanan dengan menjadi pelayan pelanggan atau GRO ditahan dalam op sayang di sebuah premis hiburan di Georgetown, Pulau Pinang. Dalam serbuan yang dilakukan Jabatan Imigresen Pulau Pinang bermula jam 9.30 malam itu, seramai 31 individu termasuk warga Indonesia dan Cina ditahan untuk siasatan lanjut. Namun semakan mendapati hanya 24 wanita Vietnam berusia antara 18 dan 26 tahun itu ditahan kerana disyaki bekerja sebagai GRO. Turut ditahan dalam serbuan sama seorang lelaki warga tempatan berusia 30-an yang disyaki sebagai penjaga premis. Pengarah Imigresen Negeri Hasbullah Abdul Rashid berkata serbuan dilakukan hasil aduan orang ramai berhubung tindakan gadis berkenaan yang terbabit menawarkan perkhidmatan tidak bermoral kepada pelanggan. Tindakan seorang penjenayah yang cuba merompak sebuah bank di Pulau Pinang membawa padah apabila dia ditembak mati oleh pengawal keselamatan bank berkenaan. Suspek yang berusia 39 tahun maut di tempat kejadian akibat ditembak menggunakan pump gun. Dan ketika cubaan merompak itu juga, suspek dikatakan menggunakan misai palsu bagi mengelak wajahnya dikenali. Mayat suspek dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Seorang pengawal keselamatan institusi kewangan menembak mati seorang penjenayah yang cuba merompak sebuah bank dalam kejadian di Jalan Sungai 2, Georgetown, Pulau Pinang. Dalam insiden jam 11.15 pagi itu, suspek yang berusia 39 tahun bertindak menyimbah petrol ke atas kaunter dan mengugut untuk mencederakan seorang pelanggan. Pemangku Ketua Polis Negeri, Dato' A. Tai Wigan memaklumkan perkara itu dan pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut dan mengaitkannya dengan kes rompakan di bank sama pada 29 Mei lalu apabila 3 lelaki melarikan wang tunai RM60,000. Sebuah premis yang menjalankan khidmat urut kaki di Taman Danau Desa, Jalan Kelang Lama dipercayai menawarkan perkhidmatan mandi buih dan khidmat seks. Pemeriksaan pihak berkuasa pada jam 9 malam di tingkat 2 dan 3 premis itu turut menemui beberapa unit bilik mandi dilengkapi tilam, cermin dinding besar dan peti televisyen. Premis itu juga dikesan menyediakan pakaian seksi yang disediakan dalam bilik persalinan dipercayai untuk dipakai tukang urut yang dipilih pelanggan. Premis itu antara 127 rumah urut dan 177 pusat cyber yang melakukan pelbagai kesalahan dalam operasi bantras aktiviti haram secara bersepadu oleh pihak berkuasa. Mana dalam serbuan tersebut kita telah berjaya menangkap selama 24 orang berumur lingkungan 16 hingga 50 tahun serta merampas beberapa buah kenderaan. Ada yang tak ada tuan-tuan, rakan saya boleh ambil gambar ni. Kereta ni kita tak bawa ke sini. Kereta ni ada di Kedah. Tapi gambar kita Polis Diraja Malaysia PDRM menahan seramai 167 lelaki, wanita dan kanak-kanak dalam ops pintas berserpadu Zon Utara 2014 di beberapa lokasi selepas dipercayai terbabit dengan sindiket pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Mahmud Saleh memaklumkan perkara itu dan siasatan pihaknya mendapati modus operandi sindiket itu adalah dengan menjalankan aktiviti menyeludup pendatang tanpa izin dengan harga yang tinggi. Sindiket itu menjadikan laluan masuk negara sebagai transit untuk menghantar mangsa ke negara lain termasuk Australia dan New Zealand. Polis turut mengenal pasti pembabitan warga tempatan sebagai orang pengantara dipercayai bekerjasama dengan sindiket antarabangsa.
Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan video dan berita menarik sepanjang minggu. Dengan itu, kami di kru penerbitan Harian Metro mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga negara terus aman, makmur, hidup bersatu padu dan terus maju, terutama untuk terus dinikmati oleh generasi akan datang. Saya Nurul Huda bersama juru kamera Mio Azlan Mio Kamarul Bait mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu hadapan.